Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Syekh Mu'allif hadamallahu nafabi wa bikum fi darin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Sahur apa tu? Okey. Alhamdulillah masih lagi kita berada di dalam bulan yang mula bulan Ramadan. Alhamdulillah kalau ni dah masuk hari yang ke-6 atau ke-12 atau ke berapalah sekalipun, masih lagi ada baki Ramadan. Manfaatkanlah waktu itu, kerana satunya kita masih sihat, kita masih dipanjangkan usia, kita di dalam bulan yang mulia, sacred month. Ustaz, yang 6 hari lepas, 12 hari yang lepas saya telah membazir Ramadan saya. Lepas. Ni macam orang suka cerita, dulu saya belajar dengan ustaz ni, dulu saya belajar dengan ustaz yang itu dulu punya cerita. Ini sekarang yang kita nak tengok apa yang kita buat sampai kita sampai habis bulan yang ini. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada, ya, insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita bersambung dalam kitab hadis 40, amalan yang sedikit, pahala yang berganda. Semoga Allah SWT menerima amal penulis dan juga dipanjangkan usianya dengan penuh keimanan dan kesihatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masih di dalam tajuk kisah orang soleh berqiyamul lail. Shaddad bin Aus pernah masuk ke tempat tidurnya. Dia membolak-balik badannya seperti gandum yang sedang dipanggang di atas api. Kecoh. Dia berkata, ya Allah, sesungguhnya api neraka telah menghilangkan perasaanku untuk tidur. Dia lalu bangun dan solat sehingga waktu subuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita selagi belum alarm clock, kita tak nak bangun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bezanya kita dengan mereka. Semoga kita apabila mendengarkan kisah-kisah orang-orang soleh ini, kita berusaha menjadi seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Muhammad bin Yusuf berkata, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengejutkan kami untuk qiyamul lail dan berkata, bangunlah wahai pemuda, solatlah sementara kamu masih muda. Jika kamu tidak solat sekarang, bila lagi? Ya, kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Takkan nak tunggu nanti bila dah semangat lalu na'udzubillah sakit, rugi kita. Aduh, tak, menyesalnya ya Allah, ketika aku sihat aku tidak mengamalkannya. Bila dah meninggal, ya Allah, menyesalnya aku, tahu aku time hidup, tahu aku. Sekarang ni kita hidup di masa yang ada kebaikan je sahut, ada kebaikan je buat. Masya-Allah, tak payah nak tunggu-tunggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cubalah usahakan. Seterusnya, ketika seorang hamba yang soleh, Abu Asy'atha, menangis, dia ditanyakan kepadanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Dia menjawab, sesungguhnya aku tidak pernah merasa nikmat selain daripada qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dapat kita mengecapi nikmat tersebut juga, lagi-lagi dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Thabit Al-Banani solat berdiri sehingga dia letih. Apabila dia letih, dia akan solat duduk. Masya-Allah, tabarakallah. Ini antara keringanan solat sunat. Kalau tak mampu pula berdiri, buat ketika duduk. Saya ingat lagi ketika masjid buka dahulu, time qiyamul lail, imam-imam akan bawa sedikit, solatnya sedikit panjang. Kerana dia menjadi istighfar ni, kadang-kadang solatnya banyak dipermudahkan untuk jemaah ikut. Jadi semua solat kadang-kadang ringkas, solat qiyam tu kita panjangkan, kita lewatkan. Sampai ada pun komen, Ustaz, kenapa panjang sangat qiyamul lail ni? Tu kita pun jawab, kerana kalau qiyamul lail panjang, trafik kita tidak ganggu, kerana masjid kita terletak di main road. Trafik tidak ganggu, tak ganggu sesiapa lah. Tu pun ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa panjang sangat ni? Kalau qiyamul lail kita tak solat panjang, bila lagi? Tapi saya dah penat. Awak penat, cik, saya faham. Tapi anak-anak muda ni, kalau semuanya semayang solatnya cepat, bila mereka nak tahu yang mereka sebenarnya boleh solat berdiri lama? Jadi kalau Hajah letih,
solat duduk, itu saja. Tapi biar orang tengah syok ni qiyamul lail, Rasulullah SAW sampai kakinya bengkak. Kita kaki bengkak kerana apa? Gaut. Makanan juga. Kita kalau kaki bengkak kerana apa? Sakit itu sakit ini. Saya tak cakap awak, saya pun sama. Ini Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dikurniakan kesihatan insya-Allah, dan kita nak sihat agar kita dapat banyak lagi ibadah. Macam atuk-atuk nenek-nenek di Mekah Madinah, masya-Allah, dah bongkok-bongkok pun masih boleh solat berdiri. Jadi itu mungkin kita punya hadaf. Bagi siapa yang solat duduk, mudah-mudahan dia dapat solat berdiri. Bila yang boleh solat berdiri, semoga sihat anggota badannya sehingga pulang kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Seorang hamba yang terakhir, seorang hamba yang soleh, Sulaiman At-Tamimi bersama anaknya selalu berqiyamul lail di masjid yang berbeza-beza. Malam ini mereka solat di masjid ini dan masjid lain pada malam yang lain sehingga masuk waktu subuh. Masya-Allah, tabarakallah. Satu family activity yang baik. Yang ini juga kita amalkan. Kalau di Singapura biasanya mosque hopping ketika solat tarawih. Satu nikmat qiyamul lail yang panjang, satu nikmat semuanya telah ditarik. Mungkin kita banyak komplain daripada banyak bersyukur. Jadi lepas ini mudahan kita lebih bersyukur agar rindu Allah Subhanahu Muhammad. Tapi qadar Allah, ini adalah apa yang Allah takdirkan. Kalau Allah tak tarik, kita tak syukur. Itu antaranya. Didikan Allah SWT begitu hebat sekali. Allah kenal kita lah lebih kerana Allah yang cipta kita. Jadi Allah tahu apa yang harus apa yang mudah untuk kita sedar. Allah akan buat something untuk kita cepat sedar. Jadi ini yang cepat sedar antara caranya. Masya-Allah, tabarakallah. Tak terbayang daripada sebulan jadinya 2 bulan circuit breaker, kan? Tak terbayang. Hanya yang boleh laksanakan itu adalah dengan takdir Allah SWT. Nikmatnya work from home, family time. Ini nikmat untuk yang rindu family lah, yang selalu kerja malam, yang selalu busy berdakwah dan sebagainya. Satu nikmat yang sangat besar. Ada yang, kalau ada yang kesian juga work from home tetapi dia dengan ahli keluarga abusive, addictive, affair dan sebagainya. Satu cabaran bagi mereka. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan mereka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, seterusnya panduan beramal. Tapi untuk mosque hopping sekarang ni, tak tahu kalau video ni keluar kita boleh ke tidak. Kalau belum, masih lagi house hopping pun tak boleh. Hop dekat rumah sajalah, skipping rope saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi paling-paling pun macam saya ni lah, tukar-tukar songkok, tukar-tukar baju, itu saja kerja dia. Rekod kuliah. Semoga ada manfaatnya, doakan kami. Apa yang lumrah dilakukan di negara kita ketika mendirikan solat pada waktu malam atau qiyamul lail, ia akan dimulakan dengan solat tahajud 2 rakaat yang ringan. Ini biasanya. Kalau di Masjid Istighfar, selalunya hari cuti kita buat 8 tahajud 2. Ini untuk training untuk tarawih lah. Lepas tu tutup dengan witir. Kemudian kalau pula ada masjid pula lain, tahajud 2 rakaat, kemudian solat taubat 2 rakaat, kemudian solat tasbih 4 rakaat dengan 2 salam, kemudian solat hajat 2 rakaat dan ditutup dengan solat witir 3 atau 1 rakaat. Tertib sebegini sangat baik sekali. Jadi boleh cuba buat yang ini. Kalau tak nak buat tahajud 2 rakaat ataupun nak variety, selain buat tahajud 2 rakaat, mungkin awak bangun siang sikit, tahajud Allahumma salli ala 8 rakaat, 3 witir. Tak nak ustaz, saya nak lain-lain. Okay, then you tahajud 2 rakaat, you solat hajat 2 rakaat, you solat taubat 2 rakaat, you solat tasbih 4 rakaat dengan 2 rakaat, kemudian you solat you tutup dengan solat witir 3 rakaat pun boleh. Tak ada kewajipan qiyamul lail nak kena buat apa. It's up to you. Apa yang senang. Paling senang 2 rakaat tu jangan lepas. 2 rakaat tu jangan lepas solat tahajud jangan lepas. Biasanya malam tu kalau awak bangun in 15 minutes biasanya boleh cover around 6 rakaat. So pilihlah, mungkin 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajat, kemudian witir. Kalau awak bangun 5:30 dan azan 6:45, kalau 15 minutes lah. Tapi kalau awak lebih daripada itu, 15 minutes can cover around 6 rakaat yang ringkas. Wallahu ta'ala alam, ikut masing-masing. Yang penting cuba jangan lepas 2 rakaat tahajud. Basic. Kerana benda ni kita boleh bawa sampai ke luar Ramadan. Bangun sebelum waktu
subuh, insya-Allah. Wallahu taala alam. Itu saja daripada saya. Kita sambung dengan tajuk solat tahajud selepas ini. Insya-Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan tasbih kafarat surah Asr. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa pada tazkirah yang lain. Jumpa juga pada tilawah yang lain. Jumpa juga semuanya di sini di Al Istighfar TV. TV semua Allah saya. Jumpa lagi.